Okey, kita kembali untuk video yang terakhir untuk topik structure. Okey, dalam topik ataupun video yang sebelum ini kita dah belajar bagaimana fungsi coordinate dipanggil dalam function call, dipanggil dalam main lah. Kita boleh pergi pada sini, kita tengok coordinate ni dipanggil dalam main, main function di sini. Kemudian bila mana coordinate dipanggil, maka nilai-nilai yang disimpan dalam structure EMP, structure EMP di sini, nilai-nilainya akan diberi kepada structure X. Structure X tersebut akan terima semua nilai yang ada dalam EMP. Kerana apa dia buat adalah dia ambil, ataupun X ni dia akan ambil pay rate dengan hours, dia akan darab, dan akan darab dapat hasilnya akan return, akan kepulangkan dan disimpan dalam net pay. Sebenarnya macam kita bincangkan sebelum ni, apa dibuat adalah dalam data structure ni kita ada kadar bayaran dengan sejam dengan bilangan jam bekerja. Kemudian apa yang dibuat adalah net ni dikira, didarabkan saja untuk mendapatkan jumlah ataupun total jumlah bayaran yang diterima oleh employee bernombor 6782 di sini. Dan hasil tu ataupun jumlah yang dikira disimpan, dipulangkan semua dan disimpan dalam formulir ubah yang namanya net pay. Sekarang kita nak pergi lain sedikit. Kita pergi pada nombor 3, iaitu apa yang berlaku tadi dipanggil sebagai pass by, ataupun sebelum ni dipanggil sebagai pass by value. Maksudnya itulah coordinate terima nilai daripada EMP dan digunakan sebagai X. Tapi sekarang ni, seperti yang kita pernah belajar sebelum ni, kita nak gunakan apa yang dipanggil sebagai pass by reference. Maksudnya di sini coordinate dia bukan terima nilai daripada EMP tu, nilai EMP tu, tapi apa yang diterima adalah a reference to EMP, kan? A reference to the structure EMP, atau dengan kata lain dia terima address kepada EMP, kan? Bila dah terima address EMP ataupun apa-apa structure yang diterima pun, kelebihannya adalah dia dah tahu rumah orang tu, maka dia boleh ubah isi kandungan rumah tersebut. Maksudnya bila coordinate dah tahu EMP ni bagaimana, rumahnya di mana, maka dia boleh ubah nilai-nilai yang ada dalam EMP. Jadinya di sini sekejap ya, saya tengok. Tak apa, kita terus pada nombor 5. Doing so, by using the pass by reference, this allows the call function to access and alter values directly in the calling functions structure baru macam saya cakap tadi lah. Jadinya kod yang tadi, kod nombor 61, maksud saya kod yang kita bincangkan dalam video sebelum ni, kita boleh ubah sesuai menjadi kod 62. So kat sini kita ubah sesuai, kita tambah net pay ni. Kita tambah dalam global data type bernama employee, kita tambah satu lagi field ataupun kita panggil member yang namanya adalah net pay. Net pay ni adalah new member. Maksudnya saya nak kata macam ni, pay rate darab dengan hours dapat net pay. Tapi kesemuanya kita letak dalam satu pemboleh ubah, satu kita kata dalam satu structure lah. Kita declare dia sebagai satu structure. Kemudian ini function kita. Berbeza sikit kalau saya tunjukkan function sebelum ini. Kita nombor 61 ada double, kita gunakan double. Sebab apa? Sebab kita nak return value. Nanti sebab kita return sebagai di sini dan kita simpan sebagai net pay, tapi kat sini kita tak nak return value. Sebab apa kita tak nak return value? Sebab kita tak perlu return pun. Tak ada sebab kita perlu return. Sebab apa? Kenapa? Tak ada sebab. Kerana kita dah tahu dah address dia. Address kepada M. Nantilah kita akan discuss. Kita dah tahu address, maksudnya apa kita nak return, kita terus tukar saja. Jadinya kita gunakan void. Nama function adalah sama. Kemudian input ataupun argument adalah employee, sama macam kod 61.
Cumanya ni adalah kod nombor 1, cumanya untuk pass by reference kita letak tanda ampersand ataupun tanda dan di sini, nak menunjukkan yang mana kita nak beri alamat kepada struktur jenis employee tersebut kepada fungsi CloudNet. Okey, kita teruskan. Okey, ni sama macam yang tadi, iaitu kita initialize, cuma yang berbeza sedikit sebabnya kita ada di sini baris nombor 16 kita declare ataupun kita define satu structure iaitu EMP, jenisnya adalah employee, dan kita tengok di sini nilai-nilai semasa initialization sama macam tadi, cumanya kita ada net pay di sini iaitu hasil pengiraan nanti. Okey, jadinya sekarang kita tak ada nilai sebab kita tak kira lagi kan, jadi kita boleh tinggalkan kosong, tak ada apa-apa, ataupun kita beri nilai sifar lah, nilai kosong, nilai sifar di sini. Nah, nanti kita akan ubah nilai di sini. Okey, apa kita buat adalah kita akan pass keseluruhan, kita bukan pass kat sini, kita bukan pass copy, kita pass by reference. Maksud kita akan beri address. Okey, maksudnya fungsi kita CloudNet di sini, okey, dia akan pass alamat kepada EMP. Okey, dia bukan pass nilai-nilai yang disimpan dalam EMP iaitu di sini 6782 ni, tapi dia akan pass keseluruhan, maksud saya dia akan pass address EMP. Okey, tengok, kalau kita tengok pada kod nombor 1 sama saja CloudNet EMP, yang di sini pun CloudNet EMP, tapi sebenarnya berbeza sebabnya di sini kita punya fungsi tak ada tanda dan. Maksudnya apa yang akan diberi adalah hanya nilai EMP, tapi di sini disebabkan ada tanda dan di sini pass by reference, maksudnya apa yang akan kita pass di sini bukan nilai EMP tapi alamat EMP. Okey, kita kena ingatlah. Jadinya kalau ini hanya untuk jadikan 2 titik perpuluhan. Okey, kemudian the net pay kita boleh see out. The net pay for employee sekian-sekian, ni adalah nombor pekerja dia lah, kita kata adalah emp.netpay. Okey, sebelum tu mungkin saya boleh tulis sedikit. Bila kita takrifkan seperti ini iaitu employee.emp, maksudnya kita ada, okey, sikit berbeza. Sekarang ni saya tulis dulu, pass by reference, lain sikit, maksudnya memang EMP. Sekarang ni kita ada member kita iaitu ID6, dan kita ada pay rate, kemudian kita ada yang ketiga, kita ada hours dan net pay. Okey, P kena besar, net pay. Jadinya dengan kata lain, kalau kita nak gunakan dia akan jadi emp.id6 emp.pay rate emp.hours emp.netpay. Okey, simple je. Okey, jadinya the net pay for employee iaitu yang ni, employee berapa iaitu employee yang ni lah. Sebenarnya kita ada satu employee je, okey, tapi ni adalah dia punya identification dia. The net pay for employee emp.id6 is emp.netpay, iaitu sini. Okey, kemudian sebenarnya apa yang function kita buat? Okey, baris nombor 18 kita akan bagi keseluruhan kita akan bagi alamat EMP kepada fungsi kita di sini. Apa dia akan buat adalah kita digunakan nama X. Okey, di sini gunakan nama X.
Okey, kemudian X dia akan, dengan kata lain di sini X adalah EMP sebab dia dah tahu dah alamat EMP, maka dia bertindak sebagai EMP. Okey, jadinya kita ada apa yang akan buat adalah X. Di sini kita ada X okey, kemudian saya boleh buat arrow X period, X dinam, X hours, X net pay. Saya boleh tulis sikit lagi. Okey, kita boleh gunakan perkataan X, boleh kot okay, saya guna warna yang lebih, warna yang mungkin di sini, mungkin saya gunakan X net pay, ni adalah X hours, ni adalah X takut nak cukup ruang, ni adalah X pay rate, ni adalah X ID 6. Okey, bila pass by reference maksudnya kita menggunakan nama yang berlainan untuk tuju pada member yang sama ataupun variable yang sama. Di sini kita gunakan amp dalam dalam main function, dan kita gunakan X, okey, sekejap kita gunakan EMP dalam main, okey, dan kita gunakan X dalam count net. Tapi EMP dan X sebenarnya kita tuju pada pemoleh ubah yang sama, iaitu ID 6, pay rate, hours dan net pay. Okey, maka di sini amp id.id6 adalah sama dengan x.id6, amp.payrate sama dengan x.payrate, amp hours adalah sama dengan x hours, amp.netpay adalah sama dengan x.npay. Dia tuju pada benda yang sama, directed to the same variable. Okey, maka bila kita panggil fungsi tersebut, maka apa yang katalah kita nak darabkan pay rate dengan hours, maka pendarapan berlaku di dalam calnet. Maka calnet hanya perlu darabkan dia, x pay rate darab x hours. Okey, seperti mana dibuat di sini, x pay rate darab dengan x hours, dah dapat jawapan, simpan dalam xnp. Maksudnya simpan dalam, bukan xnp, x.netpay, maksudnya simpan dalam sini. Okey, kemudian dah simpan, tamat program. Maksudnya maksud saya tamat function kita di sini. Kita teruskan pada baris seterusnya. Di sini cout the net pay for employees sekian-sekian adalah m.netpay. Kan? Maksudnya kita simpan di netpay, dan bila kita cout kita gunakan m.netpay. Okey, kita gunakan ni. Okey, kita simpan, masa mula-mula kita simpan kita gunakan di sini. Kan, masa kita dalam fungsi di sini kita menggunakan x.netpay. Namun bila kita berada dalam fungsi main, bila kita nak kita gunakan m.netpay. Kita tak gunakan x.netpay sebab apa? X tidak difahami oleh main. Kan? Dan amp tak difahami oleh countnet. Okey, walaupun sebenarnya benda yang dituju adalah sama. Kan? Jadinya bila dalam main sentiasa guna EMP ataupun amp, bila dalam countnet sentiasa guna X. Tapi dia punya member dia adalah sama sahaja namanya, iaitu ID6, pay rate, hours dan net pay. Okay, that's why bila dalam kita nak see out di sini, okay, kita guna m.netpay. So kalau kita run, tak ada masalah. Okay, the net pay for employee 6282 is ini.
Okey. Okey. Kalau katalah kita nak tukar, kita letak X. Macam saya cakap dalam gambar ni, kita sebenarnya tuju benda yang sama, iaitu netpay kan. Cuma nama dia berbeza sebab dia berada dalam function yang berbeza. Ni function main, ni function CalcNet. Maka kalau kita gunakan X netpay, kita tak faham sebab main tak boleh faham apa itu X. Okey. Jadi kita guna emp.net. Sorry, maksudnya emp.net pay. Tak ada masalah. Okey. Disebabkan ni void function, kita boleh ubah sedikit. Okey, saya nak simpan dia dalam B. Apa saya nak buat adalah saya nak letak cout di sini. Okey, maksudnya saya nak alihkan cout saya di sini. Saya nak letak dia di sini. Okey, maksudnya void function saya, dia akan cout terus. Maksudnya kita tak perlu bila saya ambil, bukan saya ambil itu saja, saya nak ambil keseluruhan di sini. Okey, maksudnya format saya dan juga cout, saya nak letak semuanya dalam saya punya void function di sini. Okey. Okey. Jadinya di sini kalau kita gunakan fungsi kita main, kemudian kita define emps sebagai jenis employee, kemudian kita akan panggil CalcNet, kemudian CalcNet akan buat pengiraan dan akan cout, kemudian return 0 terus habis. Okey, semasa CalcNet ni kita tengok di sini, ini adalah pengiraan, simpan dalam xnetpay, kemudian sini formatting, tak ada apa-apa kena tukar, kemudian kita tengok pada cout. Okey, the net pay for employee apa? Kita tengok pada di sini, employee adalah ID num, tapi kita sekarang berada dalam CalcNet, maka kita kena guna x ID num. Jadi kita sini kita letak x ID num. Okey, kemudian is, okay, berapa bayaran dia adalah m.netpay, iaitu netpay di sini. Okay, tapi kita bukan berada dalam fungsi ataupun function main, kita berada dalam CalcNet, maksudnya kita kena guna x.netpay. Okay, ingat beza emp and x, dan x adalah di mana kita define mereka. Jika kita run, okey, dapat juga hasil yang sama. Okey, jadinya tengok sikit nota. Okey, note that there is a new structure member called netpay, betul. Kemudian both previous program produce same output. Okey, kemudian structure X in CalcNet is an alternative name for the structure emp in main. Sebab dia merujuk atau pointing to the same variable lah. Okay. Kemudian any changes to X are direct changes to emp. Sebab apa? Kat sini kita tahu masa kita takrifkan, kita ada yang keempat ni, iaitu emp dot net pay. Okay, yang ni nilainya adalah kosong kan, tapi bila kita kira, maksudnya di sini kita assign nilai yang baru, iaitu hasil darab kepada dua elemen di sini. Okey, maksudnya kita netpay kita ubah melalui x, tapi kesannya sebenarnya sama juga. Okey, sebab x dan emp dia maksudnya dia merujuk kepada benda yang sama, refer to the same variable. Okey, itu saja. Okey, saya rasa tamat dah untuk topik topik structure kita. Okey, terima kasih kerana menonton lah. Okey.